Salam sejahtera. Berapa jam selepas Rafizi Ramli letak jawatan, rupa-rupanya ini yang berlaku. Sedih, mengecewakan. Manakan tidak sedih dan mengecewakan? Penganalisis politik menyatakan Rafizi tak dapat bezakan hal politik dan khidmat kepada negara. Benarkah Rafizi tidak dapat membezakan hal politik dan khidmat kepada negara? Bolehkah dipisahkan politik dengan khidmat negara ini? Inilah yang menjadi tanda tanya ramai. Siapa penganalisis yang kata ini? Tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti, kata penganalisis. Tetapi ramai netizen kata itu perlembagaan. Tetapi secara prinsip dan prinsipnya PKR adalah parti yang berbeza dari segi ideologi dan pelaksanaannya, kata para penyokong PKR. Penganalisis sudah menjangkakan pelantikan jawatan Rafizi Ramli yang dilihat tidak dapat membezakan hal politik dan berkhidmat kepada negara. Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata, tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti. Betul lah kan? Buat apa ada jawatan dalam parti baru boleh memegang jawatan menteri? Dan ada juga sebenarnya berlaku lah, kita lihat daripada pengamatan dan daripada analisis saya, ramai juga pemimpin-pemimpin parti ini sebenarnya yang boleh memimpin parti tapi tak boleh memimpin negara. Dia presiden, dia setiausaha, dia timbalan setiausaha dan macam-macam lagi lah jawatannya di parti, tapi belum tentu dia boleh memimpin dalam kementerian dalam negara. Takut-takut nanti pimpinannya mengajar itik berenang, mengajar ketam, berjalan luruslah pula. Macam itulah lebih kurang kan. Kata penganalisis ini, maka apa yang dilakukan Rafizi ini lebih kepada kekecewaan dan tidak mencerminkan jiwa besar sebagai seorang pemimpin, katanya lagi. Ketika mengumumkan peletakan jawatan Menteri Ekonomi, Rafizi berkata, beliau menyertai politik untuk membudayakan politik baharu, berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Menurut ahli Parlimen Pandan itu, kekalahannya dalam pemilihan PKR pada 23 Mei lalu bermakna beliau tidak lagi mempunyai mandat daripada parti sendiri. Surat peletakan jawatan sudah diserahkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan peletakan jawatan itu berkuat kuasa 17 Jun. Walau bagaimanapun, belum ada lagi penerimaan secara rasmi peletakan jawatan Rafizi Ramli dan Nik Nazmi tersebut. Anwar kata dia masih lagi belum berfikir nak buat macam mana, dan lebih penting lagi, Anwar kata biar dulu mereka bercuti. Tak boleh tukar kalau masih bercuti. Taufik menyifatkan peletakan jawatan itu sebagai tindakan berani tetapi tidak bertanggung jawab. Negara kini berhadapan dengan pelbagai kemelut dunia dan sedang memulihkan ekonomi negara. Tetapi tindakan Rafizi ini tidak mencerminkan beliau adalah pemimpin yang cekal untuk berkhidmat kepada negara, katanya. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Inisiatif Pendapatan Rakyat, Pangkalan Data Utama dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura antara beberapa perkara yang digerakkan ketika Rafizi memegang portfolio ekonomi. Meskipun dengan inisiatif sedemikian, pemilihan parti baru-baru ini menyaksikan Rafizi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR di tangan Nurul Izzah Anwar, yang dilihat calon pilihan dengan sokongan lebih 200 daripada 222 PKR bahagian. Shah Rudin Awang Ahmad dari Universiti Malaysia Sabah percaya Rafizi akan mampu membina semula rangkaian sokongan menerusi NGO yang fokus pada isu dekat dengan rakyat. PKR perlu bersedia untuk peranan baharu Rafizi di luar jemaah menteri, di mana
beliau boleh menjadi suara rakyat yang berpengaruh, katanya kepada FMT. Dengan sokongan rakyat lebih teguh, Rafizi mungkin boleh dilihat sebagai calon Perdana Menteri dalam tempo 5 hingga 10 tahun akan datang. Beberapa jam selepas pengumuman Rafizi, Nik Ahmad turut meletak jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kerana gagal mempertahankan jawatan Naib Presiden. Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata, surat letak jawatan sudah dihantar kepada Anwar dan akan berkuat kuasa 4 Julai. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tarik rombakan Kabinet Anwar Ibrahim mula menjadi spekulasi. Tapi ini jawaban daripada Anwar Ibrahim berkait dengan rombakan kabinet. Kata Anwar Ibrahim, saya belum fikir rombakan kabinet sebab Rafizi Nik Nazmi sedang bercuti. Okeylah, itu jawapan Anwar Ibrahim. Tapi saya nak kongsi dengan anda semua satu dapatan daripada posting ini, iaitu membalas kepada ejekan, hinaan, kecaman daripada pihak pembangkang yang sekarang ini cuba untuk merosakkan PKR. Mereka cuba untuk mengejek dan memalukan PKR, terutamanya Anwar Ibrahim. Mereka kata, itulah pemilihan parti yang paling tak senonoh sekali, kata mereka. Tapi mereka lupa, mereka sedang meludah ke langit dan kena di muka sendiri. Ini sebenarnya pemilihan parti PKR bukanlah untuk mewujudkan ketidakstabilan, tetapi untuk menstabilkan parti itu. Bahkan pemilihan itu jauh lebih baik berbanding parti-parti yang lain. Patutlah rupanya ini ditakuti oleh parti-parti tersebut. Mereka tidak mempertandingkan pelbagai jawatan kerana mereka tahu mereka akan kalah. Mereka takut untuk kalah. Dalam budaya di PKR, siapa kalah, letak jawatan. Itu bagus. Ini barulah dikatakan integriti dan tanggung jawab. Tetapi ada orang tu dah hilang jawatan, hilang sokongan, masih juga tak nak letak jawatan. Bahkan dia pergi tutuplah pula parlimen. Kan? Okeylah, saya ingin kongsikan kepada anda semua. 4 buah parti yang tidak mempertandingkan jawatan-jawatan besar kerana takut sama ada berlaku goncangan, berlaku pergolakan dalaman, perpecahan ataupun takut untuk kalah. Paling teruk sekali takut kalah lah kan. Okeylah. Parti pertama yang pernah tidak mempertandingkan jawatan ialah Parti UMNO. Parti UMNO ketika itu dipimpin oleh presiden mereka, Timbalan Perdana Menteri sekarang, Zahid Hamidi. Ketika itu Zahid Hamidi tidak dilawan ataupun menang tanpa bertanding kerana jawatan presiden Parti UMNO tidak dipertandingkan. Bukan kerana tiada pencalonan ataupun bukan kerana menang tanpa bertanding, tetapi tidak dipertandingkan. Itu kamu kena faham. Berbanding dengan PKR, pemilihan baru-baru PKR, Anwar Ibrahim sebenarnya membuka persaingan menjadi presiden parti tersebut. Tetapi tiada yang bertanding. Anwar Ibrahim isi borang untuk mencalonkan dirinya. Tapi nampaknya tiada yang mahu bertanding merebut jawatan itu. Tapi parti UMNO, 2 jawatan tidak dipertandingkan, yaitu jawatan presiden dan timbalan presiden. Tak tahulah mereka dapat hidup mereka akan kalah dalam pemilihan itukah, atau takut kalah, atau memang begitulah ceritanya. Yang paling teruk sekali ialah Parti PAS. Walau sekarang para penyokong PAS, Perikatan Nasional, sibuk nak mengeji, sibuk nak menghina, sibuk nak memburuk-burukkan parti PKR. Tapi mereka lupa PAS adalah parti yang tidak mempertandingkan 5 jawatan semasa pemilihannya. Bayangkan, 5 jawatan tidak dipertandingkan. Terpikir jugalah kan, kalaulah Hadi itu
mempertandingkan jawatan presiden, agak-agak Hadi boleh menang kah? Agak ada Hadi ada lawan tak? Agak-agak ada yang mau mencadangkan diri melawan Hadi kah? Aku pikir ada yang akan berani menentang Hadi Awang. Tapi itulah, 5 jawatan ini tidak dipertandingkan. Tak tahulah, Anda tolonglah tulis dalam ruangan komen, agak-agak kenapa mereka tidak mempertandingkannya. Satu sajalah bagi saya, mereka takut kalah. Oke, ada satu lagi parti yang paling teruk lagi lah. Menurut catatan di Friends of Pakatan Harapan Facebook ini, rupa-rupanya jawatan Parti Bersatu, semua jawatan tidak dipertandingkan. Kenapa sampai macam tu? Betulkah semua jawatan untuk Parti Bersatu tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti? Wah, ini kalau ini betul, ini paling lawak jenaka lah kan. Bagaimana pula tidak pemilihan? Semua takut kalah kah atau dah mulai hidu mereka akan kalah? Entahlah. Jadi kalau macam tu, siapa yang akan memilih kepimpinan? Takkanlah mereka akan terus-menerus berkuasa sampai selama-lamanya. Sampai kiamat nak memegang jawatan. Wah, ini paling luar biasa lah kan. Jadi bagi mereka yang menjadi penyokong Perikatan Nasional PAS, Bersatu dan juga UMNO, agak-agaklah tengok kiri kanan lah kata orang. Lihatlah kiri kanan sebelum mengecam, mengejek maupun menghina parti PKR, kerana rupa-rupanya hanya PKR yang berani mempertandingkan semua jawatan dalam parti itu. Dan yang lebih menggelikan hati kita ialah Parti Muda. Masih ingat Parti Muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Parti ini adalah parti yang kata paparan ini tidak pernah didengar bila masa jawatan dipertandingkan. Mungkin belum ada lagi lah pembubaran kah, belum ada lagi pemilihan kah, mungkin itu sebabnya. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini sudah disahkan bahwa Anwar Ibrahim belum lagi membuat rombakan kabinet, belum ada datanya karena Anwar kata dia belum fikir pun rombak kabinet. Kalau fikir pun belum, apalagi nak laut kata Anwar Ibrahim buat kan? Kamu pikir-pikirlah sendiri siapa agak-agaknya yang akan dicalonkan oleh Anwar Ibrahim menggantikan Rafizi, Nick Nazmi kalau betul Anwar Ibrahim menerima peletakan jawatan mereka. Karena ramai juga netizen sebenarnya, ramai juga penyokong PKR sebenarnya mengusurkan kepada Perdana Menteri supaya jawatan peletakan jawatan pengunduran Rafizi dan Nick Nazmi ini dibatalkan ataupun dipujuklah, jangan letak jawatan lah kan. Sebab sekarang ini pun kerajaan ini bukan lama lagi, tinggal 2 tahun saja bubar lagi, macam itulah. Lebih baik Rafizi teruskan dulu agenda yang sudah beliau mulakan, rancangan yang beliau sudah mulakan, karena takut-takut nanti bila diberikan kepada orang lain, orang yang baru, takut pula lain jadinya. Lagi kurang macam itulah kan. Lagi pula siapa yang nak ganti? Kalau Nurul Izzah perlu menjadi senator dulu. Kalau dia jadi senator lantikan dan diberi terus jawatan, takutnya isu nepotisme akan lebih menjadi panas. Jadi dia perlu bertanding, ahli parlimen baru boleh jadi menteri. Oke, itu dulu. Sekian, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Anwar Ibrahim tolak permohonan peletakan jawatan Rafizi dan Nick Nazmi serta rakan-rakannya. Itulah persoalan dan perdebatan yang kini bermain di media sosial. Ada juga yang kata, jangan terima permohonan peletakan jawatan Rafizi. Mereka menasihati Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya menolak permohonan peletakan jawatan tersebut. Mereka juga kata Anwar Ibrahim patut mempertimbangkannya sebaik-baiknya. Hari ini Anwar Ibrahim sekali lagi bersuara tentang peletakan jawatan Rafizi. Anwar Ibrahim kata kita tak boleh gantikan menteri sedang bercuti. Itu kata Perdana Menteri. Rafizi menghantar permohonan peletakan jawatan beliau kemarin dan
memohon cuti sehingga bulan Jun ini. Dalam kenyataan itu, Rafizi kata dia letak jawatan. Tapi Anwar Ibrahim belum luluskan lagi. Dia kata, kita tak boleh gantikan menteri yang sedang bercuti. Makna kata, bolehlah kata Anwar Ibrahim belum lagi menerima peletakan jawatan Rafizi Ramli. Tidak ada sebarang rombakan kabinet dirancang setakat ini, kata Anwar Ibrahim. Menurut Perdana Menteri ketika ini, Rafizi Ramli dan Nik Ahmad sedang bercuti. Belum lagi rombak kabinet, mereka masih dalam cuti, kata Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim merombak kabinet saat ini, waktu ini, ianya boleh ditafsir sebagai memecat Rafizi dan Nik Nazmi. Jadi, itu adalah tindakan yang bodoh dan tidak sesuai. Anwar Ibrahim bijaksana. Beliau tidak mengikut emosi, tidak mengikut media sosial yang menuntut kononnya terima peletakan jawatan tersebut. Anwar Ibrahim menjawab, belum lagi. Kita tak boleh gantikan mereka ketika mereka sedang bercuti, kata Anwar Ibrahim yang dipetik portal FMT semasa perhimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi ini. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi mengemukakan surat peletakan jawatannya semalam dan sedang bercuti sehingga 16 Jun ini. Peletakan jawatan ahli Parlimen Pandan itu sepatutnya berkuat kuasa pada 17 Jun. Nik Nazmi pula mengumumkan dia menyerahkan surat peletakan jawatan sejurus selepas Rafizi. Dia bercuti sehingga 3 Julai dan tarikh akhir dia menjadi menteri sepatutnya ialah 4 Julai. Rafizi dan Nik Nazmi mengemukakan surat peletakan jawatan ekoran penolakan perwakilan PKR dalam pemilihan parti itu minggu lalu. Rafizi gagal mempertahankan jawatannya sebagai timbalan presiden manakala Nik Nazmi kalah sebagai naib presiden. Posisi nombor 2 dalam PKR kini diisi Nurul Izzah Anwar, manakala muka baru tunggal dalam barisan jawatan naib presiden parti itu ialah R. Ramanan, ahli Parlimen Sungai Buloh. Amiruddin Syari, Aminuddin Harun dan Chang Lih Kang pula mempertahankan kedudukan masing-masing. Menurut Rafizi, dia mahu berundur dari jawatan dalam kerajaan atas dasar prinsip. Bagaimana pula pendapat anda semua netizen yang menonton channel ini, menonton video kali ini? Patutkah Rafizi diterima peletakan jawatannya? Kerana Anwar juga sudah kata pengumuman lanjut berkait dengan pelulusan ataupun penerimaan peletakan jawatan Rafizi Ramli akan diberitahu kelak. Belum ada keputusan rasmi Anwar Ibrahim terima pengunduran tersebut ataupun tidak. Anwar Ibrahim telah menerima surat permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota kabinet. Tetapi pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan setelah meneliti perkara itu, Anwar bersetuju meluluskan permohonan cuti mereka. Hanya meluluskan cuti mereka. Tetapi belum lagi menerima atau meluluskan atau memberikan komen berkaitan peletakan jawatan tersebut. Pejabat Perdana Menteri mengesahkan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menerima surat permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota kabinet. Setelah meneliti permohonan tersebut, Perdana Menteri telah bersetuju meluluskan permohonan kedua-dua menteri. Sebarang keputusan lanjut terkait perkara itu akan dimaklumkan kemudian oleh Perdana Menteri menurut kenyataan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.